sebelum start. Masya Allah. uh, Semoga bagi kita apa semua ni, dipermudahkan. mudahkan saja. Semoga kita semua dipermudahkan. Jangan bimbang. Amin. Oh, Umar dengan adik Umar dengan Aziz satu tempat. Hari ni dia mari sini. Hari ni dia mari rumah saya. Okey. Okey. Alhamdulillah. Baik. Saya sekali lagi saya ingatkan poin nombor 4, 5 4, 5, 6 dan 7. Okey. Kita recall balik 4, 5, 6 dan 7. Ya. Lepas tu kalau okey, kita proceed dengan yang 7. Okey, baik. Nombor 4. Kita kerja kita nombor 4. Nombor 4 kita berbicara tentang perkataan ayat. Ya, ayat dalam di dalam yang dibentuk menjadi ayat, iaitu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai apa? Jumlah. Satu ayat tu dipanggil jumlah. Jumlah. Ya, satu tu ayat. So bezakan tu ya. Dalam bahasa kita ayat dengan perkataan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil perkataan, dia panggil apa? Kalimah. Okey, kalimah. So kalau ayat dia panggil apa? Jumlah. Ada haji ni tak ada Samsuri, Haji Samsuri tak ada Oh, MIA pula kau. Okey. Macam ni soalan. Okey, baik. Dia pandai buat ayat. Dia pandai buat ayat tadi. Alhamdulillah ni, bagus. Dia pandai buat ayat tadi. Okey, baik. So jumlah, bila sebut pasal jumlah, dia dalam bahasa Arab ada 2 jenis jumlah saja. Makal. Panggil sebagai jumlah Sama ada jumlah tu dipanggil sebagai ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Untuk kita kenal pasti satu-satu jumlah tersebut, iaitu kita pastikan kalau nak tahu pasti di jumlah ismiyah, dia adalah satu ayat yang difahami tanpa ada perkataan perbuatan. Okey, tanpa ada perkataan perbuatan. So jumlah fi'liyah pula dalam satu ayat yang difahami, satu ayat yang difahami. So nak fahamkan kita balik, apakah itu ayat yang difahami? Tak semestinya banyak perkataan, saya selalu ulang. Tak semestinya banyak perkataan itu menjadi ayat yang difahami. So kalau tak difahami, itu bukan ayat. Faham? Okey. Baik. Jadi kalau kita perhatikan, so saya nak nampakkan kembali poin nombor 4 tersebut, jumlah, jadi 2 jenis jumlah, sama ada fi'liyah ataupun ismiyah. Okey. Contoh ismiyah. Contoh ismiyah. Kita boleh tengok dalam Al-Fatihah. Jumlah ismiyah kita boleh tengok dalam Al-Fatihah. Kalau kita tengok dalam Bismillahirrahmanirrahim. Umar, Ana nak kongsi whiteboard sekejap Okey. Contoh saya sebut pasal Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jumlah ini kena faham. Jumlah Bismillahirrahmanirrahim, walaupun pada asalnya dia adalah jumlah, tetapi dia jumlah yang tidak sempurna. Sebab itu dia panggil ada perkataan yang panggil mahzuf. Tak apalah, itu pelajaran akan datang lah. Tapi cuma tinggal lagi kita nak kena kenal sesuatu perkara. Rahman.
Okey. So dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Okey. Yang sebenarnya ada perkataan tersorok dekat situ atau tersembunyi, itu bergantung kepada perbuatan kita, iaitu kita kata antaranya ialah kita katalah aqra'u. Contoh kita kata aku aqra'u apa dia? Baca. Aku membaca. Aku membaca. Okey. Aqra'u. Okey, so kita baca bismillahirrahmanirrahim aqra'. Ya. Yang sebenarnya jumlah tersebut jumlah apa? Ismi. Perbuatan. Ismiah. Perbuatan. Fi'liyah. Ada perbuatan. Oh, dah ada Iqra' ni. Oh, tambahan dah. Okey. So kita baca contoh, kita tulis bismillahirrahmanirrahim aktub. So sebab itu apa-apa pun orang mulakan dengan bismillah tersebut, dia yang sebenarnya bersertaan dengan perbuatan dia. Contoh kita nak makan, kita baca bismillah, aku makan. Secara tak langsung, perbuatan dia tu menceritakan apa yang dia sebut yang sebenarnya. Dia sebut bismillah, itu pada satu sudut lah. Ya, pada satu sudut. So kadang-kadang okey baik. Contoh kita sebut pasal alhamdulillah. Ini adalah dalam ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. So ayat ini kita jumpa dalam Al-Quran. Ia adalah perkataan yang sempurna. So okay. So di dalam sini, dalam alhamdulillah rabbil alamin, tidak ada fi'il. Perbuatan. So jumlah ini dipanggil sebagai jumlah Ismiyah. apa? Ismiyah. Ismiyah. So kalau kita jumpa dalam perkataan dalam Al-Fatihah sebut Semua ismiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Okey. Iyyaka na'budu. Ini dah satu jumlah. Iyyaka na'budu dah satu jumlah. Jumlah. Sembah. Okey, iyyaka artinya kepada engkau. Na'budu Sembah. kami sembah. Menyembah. So dah satu jumlah dah. Kepada engkau lah kami sembah. Kita kata kepada engkau lah kami beribadah. Na'bud artinya beribadah, kami beribadah. So dekat mana fi'il? Perkataan mana fi'il? Ibadah. Ibadah. Tombol. Mana perkataan Sembah. fi'il? Na'budu. Na'bud. Okay. Na'bud. So bila kata na'bud tersebut, itu adalah so yang penting dekat sini macam saya sebut, kalau ingat balik, kalau dalam fi'il itu okey, fi'il itu mesti dia mesti ada beberapa apa panggil ciri-ciri. Kriteria dia. Kriteria dia kan. Ada Okey. 3. Antara kriteria dia, nombor satu, kalau dia perbuatan, Masa. Masa. dia Makna. mesti ada apa dia? Makna. Ada ciri-ciri dia. Masa, makna, perbuatan. Masa. Makna Lagi, pembuat. makna lagi, dan perbuatan. Okey, baik. Pembuat. Tak. Pembuat. So, makna, masa dan pembuat. So, dekat situ dah ada na'budu dia, kami akan sembah. Kami sedang sembah. Okey? So kami sedang beribadah, kami akan ibadah. Okey. So hanya kepada Allah. So dekat sini perkataan sebut dah jadi satu ayat yang sempurna. Satu ayat yang sempurna. Okey, baik. Boleh dapat ya? Ya, insyaAllah. Okey, baik. So kita teruskan jumlah domir. Ingat Domir. kertas kerja. Domir
Umar boleh masukkanlah kertas kerja tu. Semua ada kertas kerja tu. Kalau tak Ada, ada, Umar boleh bawa keluar. Aina Umar? Mawjud? Hal huwa mawjud? Wujud. Okey, naam. Okey. Dia bilang macam Okey. Ini words Umar Ha? Words yang dah guna ni sekarang. Ha. Okey, baik. Okey, dhamir. Ingat, Domer. dhamir tu apa dia? Ganti nama diri. Diri. Okey? Ganti nama diri. So, dia ada 3 jenis ganti nama diri. Haji Nik boleh ikut setakat ni? Haji Nik? Boleh. InsyaAllah. Okey. So, ganti nama diri ada 3 kategori. 3 jenis. Satu, orang yang bercakap. Kita panggil sebagai orang yang pertama. So, saya akan cakap ialah orang yang pertama. Kalim. Itu dalam bahasa Arabnya al-mutakallim. Lepas tu, orang yang dilawan cakap. Ya, orang yang dilawan cakap. Ya, iaitu dipanggil sebagai orang yang kedua atau dalam bahasa Arabnya dipanggil al-mukhatib. Al-Mukhatib. Okay. Jenama tu tak kisah ya, mutakallim, mukhatib tu tak penting. Yang penting tu kita faham fungsi dia. Konsep dia. Konsep-konsep dia atau prinsip-prinsip dia tu yang kita kena faham. Jenama tu tak penting. Jenama tu datang kemudian tak apa. Macam kita baca Quran kan, kita tahu pendek, panjang, kat mana nak dengung, kat mana nak ikhfa apa semua kita tahu. Nama dia ikhfa apa tak tahu, tak apa. Yang penting baca tu betul dulu. Kemudian nanti kalau kita nak mengajar, nak start mengajar, barulah kita ambil pick up balik jenama-jenama tu. So jenama jangan beri perhatian sekarang. Tapi saya kena sebut. Ya, saya kena sebut supaya kita tahu macam mana nak cari nanti. So yang ketiga lah, orang yang ketiga, orang yang dipercakapkan, iaitu dia panggil dalam bahasa Arab ghaib. Ghaib. Baik. Baik. Contoh sekarang ni kita dah faham tu. Contoh orang pertama dia akan cakap, dia akan ganti nama diri dalam bahasa kita adalah saya, aku, kami, kan? Orang yang kedua, orang yang dilawan cakap, kita bercakap dengan orang tersebut, kita namakan dia engkau, kamu, kan? Orang yang ketiga kita akan cakap dia, mereka. Boleh? Okey, baik. So, saya telah sebutkan dalam, ingat balik dalam kertas kerja kotak kita tu. Ya. Kertas kerja kotak kita tu, tengok sebelah kiri tu, semua ganti nama diri tu. Semua dalam ni complete lah ganti nama diri yang ada. Okey? So, kita jangan, yang penting dia tu, kita tahu konsep faham ganti nama diri saja dulu. Apa itu ganti nama diri? Itu yang poin yang kelima. Apa itu ganti nama diri? Itu ganti nama bagi sesuatu atau seseorang. Kan? Baik. Wah, masuk Umar nak bawa keluar dah. Sesiapa yang nak kertas kerja ni boleh minta kat Umar lah. Okay, dia dah colour-colourkan semua. Dia cantik-cantikkan semua. Okay. Baik. Okay. Tak payah beri perhatian tu Umar, tak apa. Kita nak beri perhatian kepada, yang penting dia faham erti ganti nama diri. So kita masuk kepada asal kata. Ana nak guna whiteboard. Baik. Asal kata. So kembali balik. Inilah kunci. Samsuri Kunci masuk dah tu. Assalamualaikum Samsuri. Ya, saya ada. Okey. Saya ada. Okey. Saya ada. Okey ya. So sekarang ni kita nak penting sekali lah yang poin yang ke-6 iaitu asal kata. Ini yang penting. Ya. So bila kita tahu ini, tak ada masalah dah yang lain. Ya. Cuma tinggal lagi wahum tu semua itu bab hafalan lah. Bab haraf. Okey. So kita balik tengok balik 6A. 6A tak payah tengok, 6B pun tak payah tengok. So point dia ialah kita tahu dah setiap perkataan itu dia boleh jadi, dia mempunyai, dia mesti ada asal kata, asal huruf. Kecuali macam kita katalah
line tak berapa cantik Nanti boleh dengarkan apa yang saya sampaikan. Okey, baik. Yang penting dari kat sini ialah kita tahu bezakan. Okey, yang pertama ini isim, kan? Ini haraf, ini apa panggil? Fi'il. Fi'il. Ini fi'il. Okey, itu tiga tu. Baik. So asal kata. Okey, Omar boleh bawa yang itu dululah. Apa ni perkataan asal kata yang dalam yang warna kuning tadi yang tak buat tadi, yang dalam Excel tadi. Ajar. Ni, okey. Entah turun bawah sikit Omar. Bawah tu ada tulis. Ni. Okey. So kalau kita dekat sebelah kanan tu. Okey, perbuatan telah berlaku. Ni entah kena buat ni Omar, entah kena apa panggil? Yes. Fa'na. Okey. Okey, di sini kita akan jumpa perkataan khalaqa, hasada, kasaba, fa'ala, jama'a. Ini semua kita akan jumpa. Saya disebut tu dalam tengok. Boleh tengok sebelah kiri. Nama surah. Kan? Surah mana, ayat ke berapa. Ini page mana lah? Mana ini tak ada. Ini tak ada. Ini saya bagi dekat Umar. Oh, padahal. Kita share dalam ni, WhatsApp. Okey. 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 Baik. Bila macam perkataan khalaqa, hasada, kasaba, fa'ala, jama'a. Ini tiga-tiga semua perkataan yang saya sebut tu, yang berwarna tu, itu adalah asal kata. Baik, contoh kita nak ciri-ciri asal kata macam kita sebut, apa ciri-ciri asal kata? 3 huruf. Arif. Pertama dan ketiga fathah. Naam, Yang sahih. kedua berbaris. Huruf yang kedua berbaris. Huruf yang kedua berbaris. Baik. Okey, baik. Daripada situlah nanti selepas tu kita tengok selepas tu jadi yakhluqu, ukhluq, la takhluq. Itu akan dikembangkan. Yang penting sekali lah kita kena tahu asal kata tu dulu. Okey, yang penting dia ciri-ciri asal kata tu kita kena faham. Kalaupun dia datang pada perkataan la takhluq. Contoh kata larangan tu la takhluq. Tidak. Kan? Kita tahu asal kata dia apa? So la taksib, contoh dia kita kata la taksib. Kan? Kita tahu asal kata dia apa. Kalau kita kata ijma'. Ijma'. Macam selalu kita kata ijma' ulama. Ijma'. Kan? Kan? Okey. Ijma' tu asal kata dia apa? Itu yang penting. Ya? Okey, baik. So kalau dekat situ kita akan faham bagaimana untuk mengenali asal kata tersebut. Seterusnya, seandainya boleh pergi bawah sikit Omar. Back fi'il mudhari'. Okey. Fi'il mudhari'. Okey, baik. Dalam fi'il mudhari', untuk kategori fi'il mudhari' ni, kita akan jumpa perkataan ya'lam. Contoh perkataan ya'lam dalam surah Al-Adiyat. Kita akan jumpa perkataan yahsab dalam surah Al-Balad. Yahsabu. Kita akan jumpa perkataan yakhruju dalam surah At-Tariq. Kita akan jumpa perkataan yashhadu dalam perkataan Mutaffifin. Dan kita jumpa perkataan surah Yanzuru dalam surah An-Naba. So ini semua adalah fi'il mudhari'
atau perbuatan sedang berlaku. Ya. Yang mana daripada sini kita kena carilah apa asal kata ya perkataan yang kita sebut tadi. Contoh ya'lamu, kita buka kamus, kita cuba cari, kita faham dah. Kita tahu ya tu adalah dhamir. So kita buang ya, kita cari ain lam mim. Bila cari ain lam mim, kita cuba buka kamus ain lam mim, kita akan jumpa, kita nak jumpa mudhari' yang sama. Kita nak jumpa perkataan ya'lam, ya'lamu. So kita buka, so kita akan jumpa perkataan dalam kamus alima ya'lamu ilman. Dia akan beritahu macam tu. Contoh contoh kita nak cari perkataan ya'lamu tersebut. Buka macam mana kita tahu alimah? Kita kena buka kamus. Kita tak tahu. Tapi bila kita dah tahu, hari ni kita dah belajar, kita tahulah. Contoh dekat muka surat 247. 247. Sebelah kiri tengah. Sebelah kiri tengah. Ya'lamu. Nampak tak perkataan alima ya'lamu? Ada. Okey. Kita tahu mengetahui. Okey, erti dia mengetahui. Yang penting dia tu kita tahu alima tu. Oh, ya'lamu ni asal kata dia adalah alima. Alima itulah asal kata. Kan? So tapi dia kena package sekali alima ya'lam. Okey. Begitulah perkataan-perkataan yang lain. Macam perkataan yakhruju. Okey, saya sekarang ni nak suruh kita semua cari perkataan yakhruju. Yakhruju. Okey. Atau semua perkataan nombor 2, 3, 4 dan 5 fi'il mudhari' tu. Okey, saya bagi masa tempoh kat tuan-tuan untuk cari sekarang. Saya bagi masa 5 minit. Yang mana Ustaz yang ni? 4. Yakhruju sekali kan. 3 ni lah. Cari yahsabu, yakhruju, yashhadu, yanzuru. Yahsabu pun. Hasimba. Daripada yahsabu, memang saya dah bagi terus kan? Memang senang lah. Tapi yang penting dia cari dalam kamus. Cari ya betul betul. Saya cari Hasimba. Hasiba. Udah lebih 70 ni. Sin. Hasiba. Sin. 66. Hasiba. Yasabu. Oh, ni bukan. Menyangka. Sini belakang lagi. 60 ya. Sin. 72. 72. Dua tengok. Kiri atas. Hasaba. Yusibu. Yahsubu. Hasiba. Hasiba ada banyak. Hasiba yusibu. Menyangka, mengira. Yahsubu. Tiba dia yahsabu tu, yahsabu. Dia sabu tu lagi. Banyak situ kan. Dia hasiba, lepas tu jadi yahsabu. Hasiba tu fi'il madi. Ya, dia banyak tu. Dalam bracket ada 3. Ya, dia sebelah 3 makna lah. Ke mana? Cuma satu je nak pilih tu. Tapi dia menyangka ni, menyangka. Dia menyangka tu. Yahsibu, menyangka lah, menyangka. Yahsibu. Okey, 1. Lepas tu? Nombor 62 surat 72. Lepas tu, yakhruju. Kharajim. Dia datah mah. Dalam bilik. Atas meja sebelah tidur. Oh, je. 80 Kha pula. Kha 90 lebih ni. Khara. Oh. 80 Raja. 85. 85 kanan.
85 kanan 85 kanan. Ada ya. Roja. Kharaja Keluar. yakhruju. Betul. Atas sekali. Keluar kan? Akan Kharaja yakhruju maknanya keluar lah, keluar. Keluar. Okey, lepas tu Syahidah. yashhadu. Ya. Syahadah lah. Syahadah. Yashhadu syahadah lah, syahidah. Shin. 176. Kanan. 176 kanan. Oh, cepat ya. Syahidah. Syahidah. Ya, dua. Kanan, tengah-tengah. Syahidah yashhadu kan. Maknanya apa ni? Menghadir. Rapat. Menghadiri rapat. Berapa ni? 176. 176. Menghadiri Benda tu dia. rapat. Nazur. Okey. Cepat juga ni. Beramai ni. So this one nazara. Ya. Nazara ya. Ya. Yang mana? Syahidah Syahidah tak 176. Kharaja 85. Nazara nun Nazara nun nun. Roja. Nun mana nun? 400 ni. 400. Nazara. Nun. Zo. Mim nun nazar. Lepas tu berapa? Nazara. 427 tengok. 427. 42 nazar apa tu nazara. Okey. 27. Dalam bracket nazara bawah sekali ya. 427 bawah sekali ya. Nazara yanzuru. Tengah tu. Tengah. Bawah sekali. Oh, sekali kanan. Bawah sekali kanan. Ya. Bawah sekali. Memandang kepada. Memandang. Okey, baik. 427 kanan, bawah sekali. Ya. Nazarayan zuru. Nazara yanzuru. Memandang kepada. Nazara Yang yanzuru. zuru. Okey. Okey. Baik. Okey, dah dapat dah semua tu. Kita tahu macam mana nak cari ya. Siapa ada masalah nak cari asal kata? Allah. Ada sesiapa? Halimah 72. 72 tu dah. 24. Mandai. Ini 200. Okey, dah jumpa. Saya kalau kau pula. Oh, kalau kau belum cari lagi. Mana? Tadi dah. Dah eh. Dah. Okey. So, setidak-tidaknya sekarang ini kita dah stuck tak apa. Okey, tengok dekat fi'il madhi. Al-Madi. Okey. Tak atas kotak Umar. Okey. So kita dah tahu sekarang ni total semua 10 perkataan. Betul? Asal kata. Betul. Ya. Kita dah ada 10 perkataan asal kata.
So asal kata inilah yang insya-Allah yang kita akan kembangkan nanti. Khalaqa hasada kasaba fa'ala jama'a alima hasiba kharaja syahida nazara. Okey, baik. Kita kembali kepada kita punya kertas kerja 6 kedua. Kalau kita kata 6 kedua iaitu sekiranya anda ingin mencari sesuatu asal kata 6.2 bawah Umar. Bawah lagi. Oh, ni lari masa print Atas sikit. Ni bawah sekiranya okey, baik. Okey. So ingat balik ada 7 huruf yang kita kena buang untuk cari. Yang penting dia kita tahu asal kata tu mesti 3 huruf. Ya. Asal kata tu mesti 3 huruf. Okey. Contoh perkataan alhamdu. Kita bincang semalam. Kita bincang 2 hari lepas. Perkataan alhamdu. Kalau kita nak cari alhamdu, kita buang alif lam, tinggal yang penting ni kita nak kekalkan berapa huruf? 3 huruf. Baik. Bila kita dah tahu itu, kita cuma cari sekarang ni nak cari perkataan asal kata sahaja. Okey. Macam okey, saya ajak kita tengok sekejap dalam surah Al-Kafirun, contohnya Al-Kafirun. Kita buka surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Okey. Cuba cari perkataan Al-Kafirun. Apakah asal kata Al-Kafirun? Kafaro. Kafaro yakfuru. Okey, perkataan ayat kedua. Ta'budun. Bodun. Ain badal. Abada. Apa yang kita kena buang dekat ain badal? Ta'budun. Waunun. Buang ta dekat depan. Apa kita kena buang dekat Al-Kafirun?